Baik, kita mulakan surah Fatir mulai ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orangnya. Wallazina lah. Wallazi. Sorry. Mula-mula dah tersilap dah. Ya. Wallazi, dan yang. Dan yang saja. Dan yang awhayna, telah kami wahyukan. Ilaika, kepada engkau. Minal kitab, daripada kitab. Wal haq, dia adalah benar. Musaddiqon, yang membenarkan. Lima, bagi apa yang. Baina yadaihi, satu rangkap. Baina yadaihi, di hadapannya. Innallaha, bahwasanya Allah. Bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya. La khabirun, sungguh amat mengetahui perkhabaran. Sungguh amat mengetahui perkhabaran. Basir, lagi amat melihat. Sambung lagi ayat yang ke-32. Suma, kemudian. Aurasna, telah kami wariskan. Al-kitaba, akan kitab. Alladzina, kepada orang-orang yang. Istafaina, telah kami pilih. Min, daripada. Ibadina, hamba-hamba kami. Wa minhum, maka di antara mereka. Zalimun, ada yang menzalimi. Linafsihi, bagi dirinya. Wa minhum, dan di antara mereka. Muqtasidun, ada yang pertengahan. Wa minhum, dan di antara mereka. Sabiqun, yang mendahului. Bil khairat, dengan kebaikan-kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah.
Zalika itu, wa dia, al-fadlu kurnia, al-kabir yang besar. Baik, ulang. Ya. Semak semula. Wallazi auhayna ilaika minal kitab. Dan yang telah kami wahyukan kepada engkau daripada kitab. Wal haq. Dia adalah benar. Ya. Yang Allah wahyukan Al-Quran ini bukan main-main. Dia adalah satu kebenaran daripada Allah Ta'ala. Sampai ke sekarang, kesucian, susunan kata, ya, mengkagumkan para ahli ilmu. Mereka yang memahami kandungan-kandungan Quran, susunan Quran, akhir-akhir ayat Quran yang begitu rapi susunannya, cukup mengkagumkan. Adakah Quran ini sesuatu rekaan? Kalau rekaan, dah ramai orang boleh tiru. Tapi ia adalah benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan bagi apa yang di hadapannya. Ketika itu ada kitab Taurat, kitab Injil sebelum Al-Quran. Ya, buktinya Al-Quran membenarkan kitab Taurat dan Injil. Ada hukum-hukum dalam kitab Taurat, ada hukum dalam kitab Injil, diperjelaskan lagi dalam kitab Al-Quran. Adakah ia satu bukti kebohongan? Innallaha bi'ibadi la khabirun basir. Sesungguhnya Allah dengan hamba-hamba, bahwasanya Allah dengan hamba-hambanya sungguh amat mengetahui perkhabaran, lagi amat melihat. Allah mengetahui segala berita. Allah bersifat basir, amat melihat yang zahir ataupun yang batin. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian telah kami wariskan akan kitab, yaitu kitab Al-Quran ini, ya, kepada orang-orang yang telah kami pilih daripada hamba-hamba kami. Hamba-hamba kami di sini ialah mereka adalah umat Nabi. Ya. Allah telah wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Faminhum zalimun li nafsi. Maka di antara mereka yang mewarisi kitab ini, ada yang menzalimi bagi dirinya. Menzalimi dirinya, ya, dengan berkurang amalnya. Maknanya, ya, meninggalkan amal-amal. Sehingga terkadang yang wajib pun ditinggalkan. Ini adalah golongan yang diwariskan kitab, tapi dia menzalimi diri sendiri dengan tidak beramal. Ya, atau beramal itu, ya, hanya, ya, sedikit sahaja.
Sebab itu terkadang kita hairan, ya, bila contohnya solat. Solat ini, ya, terkadang ia disusunlah sebagai rukun-rukun itu, rukun solat. Ya, lalu mereka mengambil rukun saja. Yang dianggap sunat, ia tidak dibuat. Contohnya, ya, apa yang wajib? Fatihah. Dia baca Fatihah. Surah tak wajib. Surah sunat tak wajib baca. Ya, rukuk. Rukuklah. Tapi bacaan sunat atau wajib? Sunat. Contohnya. Tak wajib baca. Jadi, Fatihah tak tu sekejap je dah salam. Ya, pasal apa? Dia belajar mengambil yang wajib sahaja. Inilah manusia yang dikatakan menzalimi bagi dirinya. Ya. Sifat solat yang begitu sempurna dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita ringkaskan lagi. Padahal solat itu memang dah ringkas pun. Daripada 50 waktu, menjadi 5 waktu. Ya. Kemudian, ya, begitu ringkas, ya, solat ini, ya, dibandingkan, ya, ibadat-ibadat umat-umat terdahulu. Ya, jadi, ini pun nak diringkaskan lagi. Ya. Padahal Allah Ta'ala pun dah meringkaskan. Kalau ya, dalam musafir, yang 4 dah boleh buat 2 rakaat. Ya. Dan boleh dijamakkan lagi. Dicantumkan antara Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak, boleh cantum lagi. Ya, dengan meringkaskan, ya, buat 2-2, 3-2. Ya, ini pun masih nak ringkaskan lagi. Dah ringkas, nak direngkaskan lagi. Sampailah yang menzalimi dirinya mengatakan solat itu, ya, hanya zikir sahaja, bukan perbuatan. Ya. Jadi mereka bila masuk solat hanya sekadar berzikir, cukup. Ya. Mereka tak lakukan solat seperti kita lakukan solat, ada rukuk, ada sujud. Ini lagi teruk. Ya, golongan ini lagi teruk. Ya, hanya solat itu hanya sekadar berzikir. Terkadang hanya sekadar niat saja. Niat dalam masuk waktu zuhur. Ya, niat dalam hati saja. Itu tanda dia solat. Inilah manusia yang dikatakan zalimun li nafsi. Allah wariskan Quran kepada mereka. Mereka menzalimi dirinya, ya, dengan tidak, ia mengendahkan amal-amal. Ya, bahkan mereka telah meringkas-ringkaskan lagi yang dah tentu sahih, perbuatan yang ditunjuk oleh Rasul direngkaskan lagi. Ya. Kita teringat solat, ya, yang berlaku kat Indonesia, dia buat solat tarawih. Ya, punyalah laju. Ya. Solat tarawih, ya, berapa rakaat? 20 rakaat. Ya, tak sampai 10 minit. Ya. Dah selesai. Ya. Sekejap je dah selesai. 20 rakaat tu. Ya. Baca Fatihah yang dapat dengar, tapi dia punya laju senapas je. Lepas tu surah pun, ya, baca tak baca, ya. Ya, rukuk tu macam kita sebut gini lah. Nak rukuk, Allah Akbar. Subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bangun balik. Ya. Dia punya laju macam tu. Ya. Jadi kita jangan ikutlah. Ya, biarlah mereka merasakan, oh, dah cukup rukun, sah solatnya, tak ada salah. Jangan ikutlah. Ya. Pahaman yang macam tu. Ya, nanti dia tanggunglah sendiri depan Tuhan. Ya. Wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Pertengahan ni maknanya, ya, dia, ya, beramal, ya, dia jaga waktu. Contohnya, kalau solat zuhur pada waktu zuhur, solat asar pada waktu asar,
Ya, solat maghrib pada waktu maghrib. Macam itulah. Ya. Terkadang orang memahamkan, ya, solat, ya, di awal waktu itu adalah lebih afdal. Ya. Afdalnya awal waktu. Ya. Jadi sebenarnya hadis yang mengatakan solat yang afdal tu awal waktu, hadis itu tidak sahih. Ya. Yang sahih ialah, ya, afdalus solat, seabdal-abdal solat fi waktiha, pada waktunya. Apa maksudnya? Ya, kalau zuhur, ya, daripada pukul, ya, 1 contohnya, ya, bawalah ke pukul, ya, 4:40 contohnya, 4:30 lah, 4:30. Jadi itu adalah waktu zuhur. Kalau kita masih solat pada waktu itu, ya, masih dikatakan sebagai, ya, kita telah jadi orang yang muktasidun, ya, orang yang cermat ataupun pertengahan ini. Yang salah ialah kita solat waktu zuhur pada waktu asar. Ya, kemudian solat waktu asar pada waktu maghrib. Ataupun, ya, maghrib tadi disolatnya waktu isya. Jadi, ya, ini adalah golongan qadaan. Orang suruh qada. Ya. Jadi bila suruh qada, alah qada. Tapi qada tu bukan di waktunya. Ya, maknanya dia akan qada waktu zuhur yang ditinggal pada waktu isyak contohnya. Ya. Sedangkan solat fardu ni tak ada qada. Ya. Sampai boleh direngkaskan 4 jadi 2, boleh dicantumkan, ya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Ya. Baik, kalau seandainya afdal solat itu pada waktunya, kenapa Nabi SAW, ya, dia suka solat isyak, ya, dia suka melewatkan solat isyak, bukan awal waktu. Dia suka melewatkan solat isyak, ya, dan lepas solat, ya, dia tidur. Jadi menunjukkan dia lebih suka lewatkan solat isyak, kemudian dia tidak berkata-kata, ya, kepada jemaah, dia terus tidur. Dia suka lewatkan. Kata Nabi, ya, kalau tidak memberatkan umatku, inilah waktunya. Maknanya waktu isyak tu boleh dilambatkan. Yang kedua ialah waktu zuhur. Ya, waktu zuhur boleh dilambatkan kalau seandainya, ya, waktu itu terlampau panas. Ya. Boleh dilambatkan sehingga terasa sejuk. Ya, boleh kita solat. Jadi, selagi kita solat pada waktunya, ya, artinya, ya, afdal. Ya, kena ingat, ya. Jangan kita terkejar-kejar, contohnya, ya, mesti awal waktu. Lalu kita mewajibkan pada orang lain pun macam tu. Ya, kalau kita nak buat, contohnya, lebih suka kepada awal waktu, kuatir terlupa dan sebagainya, buatlah. Tapi jangan ia jadikan sebagai satu hukum. Ya? Jangan jadikan satu hukum. Kalau kita nak buat awal waktu, lagi bagus. Ya? Sebab itu saya katakan tadi, hadis Nabi yang sahih, dia kata, afdal solat itu pada waktunya. Tafsiran pada waktunya itu ialah selama dalam waktu itu. Ya? Contohlah, misal kata, ya, permis itu buka daripada pukul 1 sampai pukul 5. Ya, permis itu, ya, buka 1 sampai pukul 5. Kalau kita masuk, ya, dalam pukul 4:30, masih buka lagi tak? Masih buka. Jadi macam itulah waktu solat. Ya, ada orang yang solat awal, ada yang tengah, ada yang akhir, tapi masih waktunya tetap diterima. Ya, sama dengan kita mengundi. Kalau dah habis pukul 6, kita datang, ya, tak dapat nak mengundi, dah tutup dah. Peti undi dah tutup. Ya. Contohnya. Jadi itulah contoh waktu solat. Ya. Kalau nak tahu, ya, masih dibuka lagi waktu zuhur tu sampai pukul berapa? Selagi belum asar,
waktu zuhur masih dibuka lagi. Silakan solat pada waktunya. Macam tu. Ya. Baik, ini yang muktasidun, yang dikatakan pertengahan di antara orang yang diwariskan kitab. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dan di antara mereka yang mendahului dengan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Dan di antara mereka ada yang mendahului dengan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Apa maksudnya? Maksudnya, mereka ini mengejar atau berlumba-lumba untuk mencari kebaikan selain daripada hal-hal yang berkaitan dengan ibadat. Contohnya di mikot tafsir katanya ialah kita menuntut ilmu, belajar ataupun mengajar. Itu adalah di antara kebaikan-kebaikan untuk menambahkan iman, menambahkan ilmu di dada, untuk memantapkan lagi ibadat kita kepada Allah. Jadi ini golongan yang ketiga, iaitu sabiqun bil khairati biiznillah, iaitu yang mendahului dengan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Tafsirannya ialah mereka belajar dan mengajar. Bukan hanya sekadar cukup apa yang kita belajar dulu, lalu kita pun tidak mau menambahkan ilmu kita. Sebab ilmu Allah ni luas. Jadi ini adalah golongan yang ketiga yang dikatakan lebih baik. Yang pertama tak baik. Yang kedua sedang. Yang ketiga yang dikatakan paling baik. Excellent. Zalika wal fadlul kabir. Itu dialah kurnia yang amat besar. Mana itu kurnia? Kurnia apa yang amat besar? Akan diterangkan apa dia kurnia yang amat besar ini. Baik, kita sambung lagi. Jannatu adnin. Jannatu, kebun syurga. Kebun-kebun syurga adnin. Adnin, tulis juga adnin. Dalam braket kekal. Yadkhulunaha. Mereka masuk akannya. Yuhallawna. Mereka dihiasi. Mereka dihiasi piha di dalamnya. Min daripada asawiro, gelang-gelang. Min zahab, daripada emas. Walu'lu, dan mutiara. Walibasuhum, dan pakaian mereka. Fiha, di dalamnya. Harir, ialah sutera halus. Waqalu, dan telah berkata mereka, Alhamdulillah. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Allazi, yang azhaba, telah menghilangkan ia.
Anna dari kami. Al-hazana akan duka cita. Inna bahawasanya Rabbaka Tuhan engkau la ghafurun sungguh amat pengampun. Syakur lagi maha mensyukuri, lagi amat mensyukuri. Baik, ulang. Okay. Baik, saya masuk semula. Yang dikatakan Al-Fadlul Kabir ayat yang akhir atas tu, iaitu kurnia yang amat besar untuk mereka siapa? Iaitu untuk yang dikatakan 2 dan 3. Nombor 2 dan 3. Iaitu orang yang pertengahan dan orang yang mendahului dengan kebaikan-kebaikan. Iaitu kurnia yang besar itu Jannatu Adnin, iaitu kebun-kebun syurga Adnin. Nama syurga. Nama syurga tu Adnin. Ini Adnin ni dia kalau baris bawah bunyilah nin sebab dia Jannatu. Kalau tak ada Jannatu dia akan bunyi Adnun baris depan. Kalau dia berhukum nahu nasab, maka dia bunyi Adnan. Jadi Adnin boleh Adnun, boleh Adnan. Jadi nama Adnan pun rupanya nama syurga. Jadi Adnin di sini sebab ada Jannatu, dia bunyi baris bawah. Itu dalam segi nahu lah. Jadi syurga ini dikatakan sebagai syurga kekal. Kekal. Ya dahuluna, mereka masuk akannya, masuk ke surga itu. Yuhallawna fiha, mereka dihiasi di dalamnya. Min asawiro, daripada gelang-gelang. Min zahab, daripada emas. Walu'lu, dan mutiara. Artinya ahli syurga ini perempuan, terutama perempuan lah. Ahli syurga ini besok, mereka akan dihiasi. Adalah bidadari-bidadari syurga ni akan menghiasi ahli-ahli syurga ini. Mana sebelum mereka keluar, mereka akan dihias dulu. Adalah yang menghiasnya, iaitu mereka yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala di syurga. Itu bukan bibik bukan bibik hias bukan bibik hias. Tak ada bibik sana Artinya ada bidadari-bidadari yang menghiasi. Sebab rupanya hiasan ini bukan hanya di dunia. Sifat kewanitaan dia suka memakai hiasan seperti gelang contohnya, kalung, biasanya daripada bahan-bahan emas yang bernilai. Begitu juga mutiara ataupun permata. Itu adalah hiasan untuk ahli syurga besok. Kalau tak payah pakai sendiri, ada yang menghiaskannya, barulah ahli syurga tu keluar sembang-sembang dan sebagainya. Macam
ya, putri-putri diraja, ya, pemaisuri diraja, semuanya ya ada tukang hias dia. Ya. Sebelum keluar ada tukang hias dia. Macam itulah. Ya. Yang tak bertaraf tu, ya hiaslah sendiri. Sebab tak ada taraf tu kenalah hias sendiri. Macam itulah. Ya. Lagi wali basuhum pihak harir. Ini cerita di surga ni. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera halus. Ya. Jadi nak menunjukkan bahawa pakaian pun dah dibagi tahu. Ya, kat sana pakaian dia diperbuat daripada sutera. Kalau kita kat dunia ni, ya kain sutera ni adalah kain yang mahal. Dan bila kita pakai kain sutera ni, terasa dia punya sedap kat badan. Ya. Seolah-olah macam tak pakai baju pun ada. Terlampau ringan. Ya. Macam kita tak pakai baju. Itu maknanya terlampau lembut, sedap dipakai. Macam tu. Ya, tapi rupanya ya di syurga besok inilah pakaiannya. Tapi di sini tak disebut. Ya, hijau dalam ayat-ayat lain disebut hijau. Jadi pakaian ahli syurga pun dah ada dia punya warna. Sutera hijau. Ya. Jadi pakaian pun dah dibagi tahu. Color dia. Mana ahli syurga ni besok? Ya, semuanya berpakaian hijau. Jadi sejuk mata memandang. Ya. Wa qalu dan telah berkata mereka ni ahli syurga. Dia berkata apa? Dia memuji Allah. Alhamdulillahillazi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan ia dari kami akan duka cita. Ya, betapa duka citanya. Ia nak menunggu untuk pergi ke syurga. Ya. Mereka yang di mahsyar ini penuh dengan duka cita. Ya. Ahli syurga ni dihilangkan ya perasaan duka cita. Syukur kepada Allah Ta'ala. Dia memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami akan duka cita. Inna Rabbana laghafurun syakur. Bahawasanya Tuhan kami sungguh amat pengampun. Banyak dosa-dosa yang telah diampunkan oleh Allah sehingga jadi ahli syurga. Begitu juga Allah yang amat mensyukuri kepada orang-orang yang mentaatinya di dunia dulu. Ya. Diterima ya syukurnya. Macam tu. Ya, manusia ya beriman bersyukur, alhamdulillah, itu tanda syukur. Diterima ucapan itu oleh Allah Ta'ala. Ayat ni. Ya, kalau seandainya ya kita dihilangkan daripada duka cita, ya bolehlah kita baca ayat ni. Tapi ayat ini sebenarnya adalah ya ucapan dalam syurga. Ya. Ahli syurga, ucapan ahli syurga. Tapi kalau kita nak ya baca pun tak ada salahnya sebab tidak ada nampaknya tidak ada kesalahan apa yang kita baca di sini sebab ya kita memuji Allah yang menghilangkan daripada perasaan duka cita. Ya. Tapi kalau kita sedang duka cita, kita tak bolehlah baca ni. Ya. Sebab baca ni selepas kita hilang daripada duka cita. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-35. Allazi yang ahallana telah menempatkan kami darul maqamah, darul muqamah, di negeri ketetapan. Di negeri ketetapan. Min fadlihi, daripada kurniaannya.
La yamassuna, tidak ia menyentuh akan kami. Fiha, di dalamnya, nasabun, oleh penat. Wala, dan tidak. Yamussuna, ia menyentuh akan kami. Fiha, di dalamnya. Lu'ub, oleh kelesuan. Oleh kelesuan. Baik, ulang. Allazi. Ya. Ini masih sambungan doa di ucapan ahli syurga tadi. Ya. Ahli syurga tadi disambung dengan kata-kata allazi ahallana darul muqamah. Ya, yang telah menempatkan kami di negeri ketetapan. Mana negeri ketetapan itu ialah di syurga. Ya. Namanya darul muqamah. Ya. Orang Selangor Darul Ihsan. Orang Negeri Sembilan Darul Khusus. Ya. Jadi syurga besok, ya, adalah Darul Muqamah. Ya. Negeri yang tetap kekal. Ya. Itu Darul Muqamah. Min fadlihi, daripada kurniaannya. Mana kurniaan Allah Ta'ala telah menempatkannya ke syurga yang kekal ini. La yamassuna fiha nasabun, tidak ia menyentuh akan kami di dalamnya, dalam syurga itu, kepenatan. Nak tahu, ya, di syurga ni Allah dah bagi tahu, tak ada rasa penat pun. Ya. Macam manalah, ya, dia berbuat di syurga itu, dia tidak rasa penat. Wala yamassuna fiha lu'ub, dan tidak ia menyentuh akan kami di dalamnya kelesuan. Dua perkara ini kita rasa di dunia. Kita bila banyak bekerja, maka kita sudah terasa begitu penat. Ya. Apalagi, ya, terkadang badan merasa begitu lesu, tak bermaya. Ya, pun ada. Itu adalah sifat-sifat yang ada di dunia. Dan ingat bahawa kedua sifat ini tidak ada besok di syurga. Bermakna ahli syurga ni sentiasa sehat, sentiasa cergas, sentiasa happy, dan tidak ada perasaan dengki ataupun iri hati. Kalau si Pulan tu pakai gelang sampai ke lengan, kita pun pakai gelang sampai ke lengan. Tak ada nak cemburunya, ya? Tak ada iri hati. Ya? Itu kelebihan ahli syurga. Ya? Kalau di dunia, tengoklah, ya, berlawan-lawan. Ya. Nak tengok cincin besar-besar, tengok cincin Datuk Wida. Ya. Cincin segerabak. Ya. Besar-besar cincin. Ya. Jadi, di ahli syurga besok, ada barang kemas-kemas. Ya, barang kemas mereka ada. Yang mana tidak akan cemburu, masing-masing akan bergaya dengan barang kemas masing-masing. Ya. Itulah kelebihan ahli syurga. Ya. Salah satu kelebihannya sebab dicabut sifat ghillun atau ghillan, iaitu sifat kedengkian. Ya. Itu yang paling mahal sekali. Tak ada dengki, iri hati, cemburu, jealous, tak ada. Ya. Baik, ayat ke-36, wallazina, dan orang-orang yang
Kafaru telah kafir mereka. Lahum bagi mereka. Naru jahannam. Neraka jahannam. La yuqda. Tidak ia diputuskan. Alaihim atas mereka. Fayamutu lalu mereka mati. Wala yukhaffafu dan tidak ia direngankan. Anhum dari mereka. Min daripada. Azabiha azabnya. Kazalika seperti itulah. Najzi kami balas. Kula akan tiap-tiap. Kafur yang banyak kufur. Okey, ulang. Dan orang-orang yang telah kafir mereka, nanti mereka berada tidak ia diputuskan atas mereka, yang mereka mati, dan tidak ia diberikan dari mereka daripada azabnya. Ya, baik semak semula. Wallazina kafaru. Dan orang-orang yang telah kafir mereka, lahum bagi mereka naru jahannam, neraka jahannam. Jadi untuk orang-orang kafir, ya Allah SWT sudah sediakan untuk mereka, yaitu neraka jahannam buat mereka. La yuqda alaihim. Tidak ia diputuskan atas mereka. Diputuskan di sini mana dihukum mati. Yang mana tidak ada hukum mati atas mereka. Fayamutu lalu mereka mati. Maknanya ya, ahli neraka ni dibakar macam mana dia tidak akan mati sebab tidak ada hukum mati. Ya, jadi tidak ada diputuskan. Putuskan di sini dimaksudkan ialah tidak ada dihukum mati ke atas mereka. Artinya tidak ada kematian untuk ahli neraka. Kalau di dunia orang dibakar, ya dia akan mati. Ya, dipukul pun boleh mati, ditembak boleh mati. Ya. Tidak di sana tidak ada ahli neraka tidak dihukum mati, sentiasa hidup. Ya. Wala yukhaffafu anhum dan tidak ia direngankan anhum dari mereka min azabiha daripada azabnya. Semakin hari semakin terasa meningkat azabnya. Tak terasa ringan pun untuk ahli neraka. Kazalika najzi kulla kafur. Seperti itulah kami balas akan tiap-tiap yang banyak kufur. Inilah balasan mereka yang banyak berlaku kufur di dunia. Ya. Baik, sama lagi wahum, ya, dan mereka yastorihuna. Mereka berteriak. Mereka berteriak fiha di dalamnya. Rabbana wahai Tuhan kami. Ahrijna keluarkanlah oleh Engkau akan kami. Keluarkanlah oleh Engkau akan kami. Na'mal solihah. Kami beramal soleh.
Ghairal ladzi, selain yang. Kunna adalah kami. Na'mal, kami beramal. Awalam, dan adakah tidak? Nu'ammirkum, kami panjangkan umur akan kamu. Kami panjangkan umur akan kamu. Ma, apa yang? Yatazakkaru, ia mengingatkan. Fihi, di dalamnya. Man, orang yang. Tazakkara, telah mengingatkan ia. Waja'a, dan telah datang. Waja'akum, dan telah datang ia kepada kamu. Nazir, oleh pemberi ancam. Fazuku, maka rasakanlah olehmu. Fama, maka tiada. Lizzalimina, bagi orang-orang yang zalim. Min nasir, daripada penolong. Innallaha, sesungguhnya Allah. Sambung ayat 38. Innallaha, sesungguhnya Allah. Alimul ghaibi, yang mengetahui yang gaib. As-samawati, di langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Innahu, sesungguhnya dia. Alimun, amat mengetahui. Bizati, dengan yang empunya. As-sudur, dada-dada. Baik, saya terus bacakan. Wahum yastarihuna fiha, dan mereka berteriak di dalamnya. Ahli neraka ini berteriak-teriak, minta tolong, minta bantuan, minta tolong. Apa cakap dia? Rabbana ahrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah oleh Engkau akan kami. Maka mereka meronta-ronta minta keluar daripada neraka. Dan kata mereka lagi, na'mal solihah, kami beramal yang soleh. Maknanya dia minta, ya Allah, keluarkanlah kami daripada neraka ini, balikkanlah kami ke dunia agar kami dapat beramal soleh. Maksudnya macam tu. Ghairal ladzi kunna na'mal, selain yang adalah kami beramal. Maknanya dia nak beramal soleh selain yang dia sudah beramal sekarang. Macam tu. Awalam,
nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi. Dan adakah tidak, kata Allah Ta'ala, dan adakah tidak kami panjangkan umur akan kamu? Apa yang ia mengingatkan padanya atau dalamnya? Orang yang tazakkara, man tazakkara, orang yang telah mengingatkan ia. Wa ja'akumun nazir, dan telah datang ia kepada kamu oleh pengancam, iaitu Rasul. Ini dibahasakan ya kepada mereka. Bukankah Allah sudah panjangkan umur buat kamu? Ya, kamu boleh ingat ya padanya. Dipanjangkan umur tu lebih matang lagi, dan kamu boleh ingat. Ya, ingat padanya. Ya, akan orang yang telah mengingatkan. Ya, yaitu Rasul yang datang kepada kamu, telah mengingatkan kepada kamu, tapi kamu ya dustakan Rasul. Ya, kamu fitnah Rasul. Ya, dan kamu bunuh Rasul. Fazuku, maka rasakanlah olehmu. Famaliz zalimina min nasir, maka tiada bagi orang-orang zalim daripada penolong-penolong. Maka kecewalah ahli neraka. Ya. Tidak ada tidak ada seruan yang dapat nak dipertimbangkan, melainkan semua ditolak. Innallaha alimul ghaibi samawati wal ard. Sesungguhnya Allah yang mengetahui yang gaib di langit-langit dan bumi. Innahu alimun bizzatis sudur. Sesungguhnya dia amat mengetahui dengan yang empunya dada-dada. Allah yang mengetahui segala perkara yang di langit ataupun di bumi. Yang gaib yang kita tak tahu, yang kita tak nampak. Ya, banyak perkara yang kita tak nampak dan kita tak tahu. Semuanya pada ilmu Allah. Allah tahu. Dia amat mengetahui. Yang punya dada-dada itu maksudnya apa? Mana isi hati. Allah tahu segala isi hati manusia ini. Itu maksudnya. Jadi, orang-orang kafir, ya, permintaannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kecewalah dia. Dan terus merasai azab yang membakar di neraka Jahannam. Na'udzubillah. Ya, sampai situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula.